Pada 17 Januari 2019, Nurianto berangkat ke Kuala Lumpur untuk mengambil wang daripada rakan kongsi perniagaannya. Pada 23 Januari 2019, dijadualkan dia akan kembali ke Indonesia. Namun 21 Januari 2019, tidak ada sebarang komunikasi dan sehingga tarikh yang dijangka pulang, masih tiada khabar berita mengenainya. Sebelum berangkat ke Malaysia, mangsa sempat memberitahu isterinya bahawa dia akan berangkat ke Malaysia seorang diri. Tetapi siasatan pihak polis mendapati mangsa datang ke Malaysia bersama pembantu peribadinya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mari kita ikuti kisah ini. Dua mayat tanpa beberapa anggota badan ditemui di sebuah sungai belakang kawasan perumahan Desa Caulfield berdekatan Sungai Buloh pada 26 Januari 2019. Mayat ditemui jam 4 petang oleh orang awam. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintenden Syafa'atun Abu Bakar berkata, mayat berkenaan sudah dalam keadaan sudah reput. Hasil pemeriksaan awal mendapati satu mayat lelaki dan satu mayat wanita ditemui di tepi sungai berkenaan oleh orang awam dipercayai dibunuh di tempat lain dan dibuang di kawasan itu. Kedua-duanya dipercayai meninggal dunia kira-kira 2 minggu lalu. Polis melancarkan operasi mencari anggota badan dua mangsa ini. Operasi itu dilakukan bermula 3 petang 27 Januari 2019 di lokasi dua mayat berkenaan ditemui. Operasi mencari itu disertai oleh unit scuba dan unit anjing pengesan K9 bagi mengesan anggota badan lain kedua-dua mangsa yang belum ditemui. Bedah siasat terhadap anggota badan dua mangsa terbabit sedang dijalankan di Hospital Sungai Buloh bagi mengenal pasti identiti mereka. Sehingga 29 Januari 2019, pihak polis masih belum menemui tangan, kepala dan kaki milik kedua mangsa ini. Operasi mencari yang sudah melangkau 300 meter dari lokasi kejadian juga sudah dihentikan. Setakat ini tiada penemuan terbaru dan identiti kedua-dua mangsa masih belum dapat dikenal pasti. Keputusan proses bedah siasat mendapati tidak diketahui punca kematian. Operasi berkenaan dijalankan pada 3 petang dan berakhir 5 petang di sekitar 300 meter radius dari lokasi mayat ditemui. Susulan itu, dua lelaki warga asing ditahan di sekitar Kuala Lumpur pada 29 dan 30 Januari 2019 untuk membantu siasatan. Setelah tahanan reman tamat, pihak polis memohon disambung reman 5 hari lagi terhadap kedua-dua suspek. Mahkamah membenarkan tahanan reman terhadap kedua-dua lelaki yang berusia antara 35 dan 40 tahun itu disambung sehingga 11 Februari 2019. Ketua Biro Penerangan Masyarakat Polis Republik Indonesia, Jeneral Dedi Prasetyo, mengesahkan satu mayat yang ditemui adalah Nurianto. Ada 12 titik persamaan tepat menunjukkan mangsa yang meninggal dunia adalah Nurianto. Namun perlu menunggu pengesahan daripada pihak berkuasa Malaysia. Itu lagi mayat masih belum dapat disahkan identitinya kerana ada potongan tubuh yang belum ditemui. Meli Rahmawati, isteri kepada Ojang Nurianto, menyifatkan pembunuh suaminya adalah seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Meli berkata dia mahu pihak berkuasa Malaysia mencari keadilan buat suaminya yang dibunuh dengan kejam. Jika ada peluang mereka teringin hendak bertemu dengan pembunuh itu. Apa motif dia membunuh suaminya? Katanya kali terakhir dia berbual dengan suaminya pada malam 21 Januari 2019, sehari sebelum suaminya dilaporkan hilang dari hotel penginapannya. Malam itu mangsa ada menghubungi isterinya dan sempat bertanyakan sama ada isterinya masih mempunyai wang. Jika tiada, dia mahu memindahkan wang, tapi isterinya menolak kerana 2 hari lagi mangsa dijangka pulang. Tetapi tidak disangka rupanya dia tidak pulang buat selama-lamanya. Meli berkata suaminya kelihatan resah sejak 3 bulan lalu kerana beberapa pengusaha di Malaysia masih tidak membayar hutangnya. Suaminya ingin mengambil wang. Dia ada beritahu sebilangan hutang masih banyak sekitar 2 miliar rupiah atau setara 547,000 belum dibayar. Sehingga 15 Februari 2019, polis masih menunggu keputusan DNA bagi mengesahkan identiti kedua-dua mangsa. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata pihaknya sudah mengambil cap jari mangsa serta sampel darah daripada ahli keluarga individu dipercayai mempunyai pertalian dengan kedua-dua mangsa bagi membantu siasatan kes berkenaan. Berdasarkan prosedur operasi standard SOP, sampel darah dan cap jari yang diambil akan diserahkan ke Jabatan Kimia untuk dianalisis bagi mengenal pasti identiti mangsa. Dalam kes ini, sampel darah dan cap jari sudah dihantar dan masih menunggu keputusan daripada jabatan berkenaan sama ada sepadan atau tidak dengan individu yang tampil sebagai ahli keluarga itu.
Polis Malaysia sedia maklum dengan maklumat diperolehi daripada Polis Indonesia yang mengesahkan identiti seorang daripada mangsa. Setakat ini, polis hanya boleh sahkan kedua-dua mangsa adalah warga asing. Namun, identiti mangsa perlu disahkan sebaik menerima keputusan berkenaan. Sehingga 26 Februari 2019, keluarga mangsa masih menunggu keputusan ujian DNA daripada pihak berkuasa Malaysia sebelum boleh menuntut jenazah mangsa. Peguam yang mewakili keluarga berkenaan, Hermawan, berkata setakat ini pihaknya belum menerima maklumat berhubung keputusan DNA berkenaan. Peguam dan ahli keluarga mangsa telah ke Jakarta pada 26 Februari 2019 untuk ke Kementerian Luar Negeri Indonesia bagi mendesak kerajaan mempercepatkan proses berkenaan. Kejadian sudah hampir 1 bulan namun pihak keluarga tidak mendapat penjelasan sepenuhnya. Setakat ini pihaknya tidak dihubungi mana-mana pihak berkuasa Indonesia berhubung perkembangan kes berkenaan. Pada 1 Mac 2019, keputusan ujian DNA terhadap 2 mayat itu disahkan sebagai usahawan tekstil dari Bandung, Indonesia, Ujang Nurianto, 37 tahun. Sementara satu lagi mayat disahkan pembantunya dikenali sebagai Ai Munawarah. Selepas 3 minggu ujian DNA dilakukan, keputusan berkenaan diperoleh sebelum diserahkan kepada Kedutaan Indonesia. Jenazah kedua-dua mangsa masih di Hospital Sungai Buloh dan akan dituntut keluarga dalam masa terdekat. Polis kini giat menjalankan operasi bagi mengesan seorang lagi suspek yang identitinya sudah dikenal pasti. Suspek berkenaan dipercayai dapat membantu siasatan berhubung penemuan 2 mayat berkenaan. Sementara itu, Peguam Hermawan mengesahkan pihaknya akan menghantar wakil bagi menguruskan jenazah untuk dihantar pulang ke Bandung. Pihak keluarga tidak akan ke Malaysia, sebaliknya akan menghantar wakil menguruskan jenazah. Manakala isteri mangsa masih bersedih dan meminta tidak diganggu disebabkan itu dia tidak akan ke Malaysia untuk menuntut jenazah. Pada 13 Mac 2019, tepat pukul 4 petang waktu Indonesia Barat, bunyi suara ambulans yang membawa jenazah Ujang Nurianto. Hanya terdengar isak tangis keluarga dan kesedihan. Puluhan masyarakat setempat, kerabat, saudara hingga keluarga besar mangsa hanya mampu menyaksikan sosok Ujang yang dikenal ramah terbungkus di dalam keranda. Hal ini kerana keadaan tubuhnya yang tidak lengkap dan sudah 1 bulan lebih berada di Malaysia, namun belum dikebumikan. Bahkan sebelum jenazah mangsa tiba, isteri mangsa sempat pengsan di depan rumah beberapa kali. Jenazah yang dibawa oleh rombongan Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak sempat masuk ke rumah orang tuanya ataupun disolatkan di Masjid Nurul Jannah, namun langsung dibawa ke tanah perkuburan di Kampung Bauan, Tegal, Camat, Bandung. Kesedihan keluarga atas kematian Ujang Nurianto dapat dirasakan oleh ahli keluarga kerana suspek yang disyaki terlibat hingga kini belum ditemukan. 2 orang yang ditahan reman akhirnya dibebaskan kerana terbukti tidak terlibat dalam jenayah ini. Sehingga kini kes ini masih di dalam siasatan pihak Polis Malaysia. Kita doakan semoga kematian mangsa dapat diadili sewajarnya. Salam takziah untuk seluruh ahli keluarga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa mangsa dan menempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.